Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada viewers MMU Facebook Live yang saya hormati. Selamat datang ke slot bicara Persada Multimedia musim kedua, episod ke-6 kami pada hari ini yang akan membincangkan topik potensi dan pemerkasaan wanita dalam masyarakat. Saya Intan Suraya Rosdi adalah moderator anda pada hari ini dan bersama saya adalah dua personaliti yang amat saya segani dan saya anggap sebagai role model saya sendiri berdasarkan sumbangan-sumbangan penting mereka dalam pembangunan wanita di Malaysia. Dan kita amat bertuah sebenarnya kerana dapat bersama personaliti kita. Yang pertama iaitu Datuk Hajah Hamimah Abdul Karim, Wakil Persatuan Penganjur Persidangan Persatuan Wanita Desa Sedunia yang bakal diadakan di Malaysia pada tahun 2022. Very interesting ya. Penglibatan beliau dalam pembangunan wanita di Malaysia telah mampu mendapat pengiktirafan di peringkat dunia. Jadi kita ucapkan selamat datang Datuk Hamimah ke sesi pagi ni. Apa khabar Datuk? Macam mana perasaan Datuk pada pagi ni? Alhamdulillah Dr. Intan, terima kasih. Saya sehat. Saya amat teruja ya dijemput untuk menjadi personality ya di dalam forum pada hari ini, alongside with two young ladies yang mempunyai potensi begitu cerah dan banyak ya. Oleh itu saya rasa amat teruja dan insya-Allah akan dapat memenuhilah hasrat permintaan dan tidak mengecewakan insya-Allah. InsyaAllah, I'm sure Datuk. Thank you so much. Terima kasih Datuk Hamimah. Okey, mari kita lihat personaliti kedua kita pula pada hari ini iaitu rakan seperjuangan saya, seorang pensyarah di Fakulti Pengurusan Multimedia University, Kampus Cyberjaya, Dr. Nur Ashikin Muhammad Rom. Ya, Dr. Nur Ashikin ni sebenarnya memang sangat terkenal di fakulti kami. Very famous ya, around the faculty sebagai seorang yang amat aktif dalam kerja-kerja sosial beliau, terutamanya yang melibatkan kaum wanita di Malaysia. Jadi saya sangat bergembira untuk mengucapkan selamat datang Dr. Nur Ashikin. Macam mana perasaan Doktor ya bakal berkongsi pengalaman dengan para viewers kita pada hari ini, Dr. Ashikin? Terima kasih Puan Moderator Dr. Intan Soraya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi pada MMU dan juga kepada semua para pendengar. Okey, saya berasa sangat gembira, sangat bersemangat dan berkobar-kobar ya berada di sini dan sangat berterima kasih kepada pihak MMU, khususnya pihak marketing dan komunikasi yang menyediakan wadah untuk kita sama-sama berkongsi pada hari ini dan pada pagi yang mulia ini. Alright, saya berharap semoga kita semua mendapat manfaat untuk pagi ini dan berjaya di dunia dan di akhirat. Orang kata kecil tapak tangan nyiru saya tadahkan. Sangat seronok berada di sini. Sekian Dr. Intan. Okey, terima kasih Dr. Nur Ashikin, Datuk Hamimah pun masing-masing very excited untuk berkongsi pandangan dan pengalaman ya. Baiklah, saya sendiri pun dah tak sabar sebenarnya nak dengar. Mesti para viewers pun dah macam saya juga tak sabar untuk mendengar lebih banyak tentang kedua-dua personaliti kita serta kupasan topik pada pagi ini iaitu, saya sebut lagi sekali ya, potensi dan pemerkasaan wanita dalam masyarakat. Jadi kita kupas daripada perspektif mereka. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita mulakan dengan Datuk Hamimah ya. Dan Datuk Hamimah, boleh Datuk terangkan sedikit tentang latar belakang Datuk dan bagaimana ianya dikatakan menjurus kepada pembangunan potensi dan pemerkasaan wanita. Silakan Datuk ya. Terima kasih Dr. Intan, Puan Moderator kita pada hari ini. Saya dilahirkan pada tahun 1950 ya, dan setakat ini saya
saya bersama lagi dengan suami saya of 46 years alhamdulillah. Saya mempunyai 2 anak perempuan, 2 menantu lelaki yang datang daripada keluarga yang amat saya hormati, dan sebagai pelengkap kepada life cycle saya, 6 orang cucu ya yang mean everything kepada saya. Arwah abah saya adalah seorang pendidik yang berhijrah ke Kuala Terengganu ke Terengganu daripada Negeri Sembilan untuk membantu menubuhkan Terengganu Civil Service ketika itu yang belum ada apa-apa ya, itu tahun pertengahan tahun 40-an. Jadi arwah abah ketika itu telah pun berusia lebih daripada 45 tahun saya rasa, dan dengan membawa pembaikan kepada sistem pentadbiran daerah pada masa itu dan dengan umurnya, jadi abah merupakan seorang go-to person ya, seorang yang selalu mereka merujuk di dalam apa jua hal. Oleh kerana abah mengahwini arwah mak saya dengan perbezaan umur sebanyak 20 tahun ya, dan saya rasa mak merupakan anak didik yang utama kepada arwah abah. Arwah abah juga tidak berbeza jauh dari segi umur daripada arwah tok dan toki saya, jadi mempunyai persahabatan yang sangat akrab. Dan oleh itu saya melalui zaman the first 12 years of my life di dalam persekitaran begitu, berkeluarga besar dan segalanya itulah dunia saya. Pada umur 13 tahun saya ditransferkan persekolahan ke persekolahan menengah di Kolej Berasrama Penuh di Negeri Sembilan. Maka saya spend the next 7 years hidup saya dengan rakan-rakan yang datangnya daripada seluruh pelosok negara ya, dan daripada Tanjung Rubia di ujung Johor sampai ke Kok Diang di utara dan lapisan golongan ya, daripada anak-anak agung, kerabat-kerabat diraja dan segala lapisan. Itulah hidup saya dieksposkan didedahkan kepada pelbagai perkara yang sememangnya luar daripada comfort zone saya semasa saya berada di Dungun dulu. Saya alhamdulillah pengalaman saya hidup di Kolej Berasrama Penuh itu amatlah memberi saya kepada pendedahan kepada segala faset kehidupan ya secara holistik, walaupun prinsipalnya pada awal itu adalah seorang Inggeris, namun begitu dan semua pada faset kehidupan itu tidaklah hanya kepada a western or secular type of exposure ya. Pada semasa saya menghadapi peperiksaan tahun tingkatan 5 ya, pada masa itu dikenali sebagai MCE OSC ya, abah telah meninggal dunia, dan dari situ mak telah menunjukkan kehebatannya sebagai seorang ibu tunggal, mengepikan dia mengorbankan ya, tidak berkahwin selepas itu, dan dengan hanya berbekalkan pada pencen arwah abah dan juga sokongan daripada semua ahli keluarga Negeri Sembilan dan Terengganu, telah dapat alhamdulillah berjayakan kami 3 beradik ke universiti. Di universiti, oleh kerana pendedahan saya daripada dulu kepada pelbagai lapis masyarakat dan segala golongan rakan-rakan, saya jurusan yang saya pilih di universiti sememangnya adalah menjuruskan kepada pembangunan sama ada fizikal, perancangan kawasan, pembangunan sosial, ekonomi, dan juga pada masa itu elektif saya semua merupakan daripada pusat pengajian Tionghoa untuk memahami
memahami lebih mendalam ya bagaimana tok saya yang seorang Cina, ya, the way she was wired. Seterus itu alhamdulillah saya telah dapat bekerja di satu lembaga kemajuan Pahang Tenggara yang bertanggungjawab untuk membangunkan satu kawasan yang belantara ya, sebesar lebih daripada lebih daripada Negeri Sembilan dan Melaka combine, untuk membangun kawasan itu secara pembangunan wilayah yang sepadu, starting from hutan sehinggalah ia menjadi pusat penempatan lengkap dengan infrastruktur dan membawa penduduk daripada merata-rata untuk menghuni kawasan yang dibangunkan. Saya amat menyanjung tinggi, saya menghargai 23 tahun perkhidmatan saya di tempat itu sebab saya telah mendapat being a pioneer ya, dan perintis dalam pembangunan itu, dapatlah menterjemahkan apa yang saya rasa patut dibuat dan sharingnya sepanjang masa perkhidmatan saya selama 23 tahun itu. Apabila kerajaan hendak menswastakan Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, saya memilih persaraan opsional pada umur 45 dengan persetujuan suami saya meninggalkan servis itu oleh kerana objektif perjuangan mereka di dalam menswastakan Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara yang diwujudkan khusus untuk memartabatkan penduduk ya daripada scratch, sudah tidak lagi selari dengan apa yang saya telah lakukan pada 23 tahun. Namun meninggalkan satu perkhidmatan yang saya sangat-sangat enjoy dan saya sangat sayang, merupakan satu nikmat, oleh kerana saya masih berumur 45 tahun dan masih pada masa itu saya percaya akan dapat melalui satu kehidupan yang lebih memberi arti kepada saya tanpa ganjaran gaji, tanpa majikan, insyaAllah. Terima kasih Dr. Intan. Setakat ini itulah latar belakang hidup saya. Terima kasih Datuk Hamimah. Saya rasa seronok ya sementara Datuk bercakap tadi, ditunjukkan di skrin ni gambar-gambar zaman persekolahan dan pada gambar-gambar pada usia muda Datuk dulu. Saya memang seronok tengok gambar dulu-dulu. Saya suka nampak fun sekali masa tu. Jadi saya dengar daripada cerita Datuk tadi, latar belakang Datuk, adanya role model dalam bentuk bapa beliau sendiri ya, yang memang suka berkhidmat pada masyarakat dalam government service sebagai pendidik. Dan kalau ikutkan latar belakang pendidikan Datuk Hamimah juga, yang bila berada di sekolah berasrama penuh tu, beliau dibiasakan bergaul dengan rakan-rakan daripada segenap lapisan masyarakat. Jadi selain daripada itu juga latar belakang beliau tentang ibu beliau sendiri, apabila bapa Datuk meninggal dunia semasa Datuk form 5 lah kiranya, masa MCE ibu beliau gigih membesarkan sendiri anak-anak. Jadi dia macam, saya rasa saya nampak macam role model dari segi ibu bapa, perhubungan keluarga yang erat ya. Kemudian Datuk juga bekerja 23 tahun di Jabatan Kerajaan yang terlibat dalam pembangunan kawasan hutan belantara sehinggalah di Pahang ya, sehinggalah menjadi masyarakat yang terancam. Jadi saya tengok latar belakang Datuk ni memang menjurus pada pembangunan masyarakat untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Memang terima kasih sangat-sangat, kita amat menghargai sumbangan beliau. Okey, mari kita dengar daripada Dr. Nur Ashikin pula ya. Dr. Nur Ashikin, boleh Dr. kongsi sedikit latar belakang Dr. dulu ya, dan bagaimana pengalaman itu menjurus kepada pembangunan potensi dan pemerkasaan wanita di Malaysia. Silakan Dr. Shikin. Terima kasih Puan Moderator Dr. Intan Soraya.
Saya dibesarkan daripada keluarga B40. Okey, dari Teluk Intan, Perak. Arwah bapa saya adalah seorang pesara tentera berpangkat staf sarjan dan ibu saya seorang suri rumah tangga. Okey, jadi kami mempunyai keluarga yang besar, itu 7 beradik. Saya 2 orang perempuan dengan adik saya sahaja. Membesar dalam keluarga yang amat sederhana menjadikan saya rasa saya perlu majukan diri, okey, untuk mengurak ke hadapan. Orang kata adat periuk berkerak, adat lesung berdedak. Jika ingin hidup mewah, kena berusaha. Okey, jadi apa yang ibu saya terapkan pada kami adalah pentingnya pendidikan. Dia bukan saja menjadi motivator dalam keluarga, setiap saat, setiap ketika asyik mendengar jika hendak hidup senang kenalah berusaha. Jadi walaupun bukan sahaja dengan kami adik-beradik, tetapi berjumpa dengan anak-anak orang lain, anak-anak remaja, saudara mara, jiran-jiran, beliau akan seperti motivator yang bergerak, berjalan. Berapa dapat SRP, SPM, lepas ni hendak ke universiti mana, kena berusaha, lepas ni kena bagi duit pada mak ya, mak dah besarkan semua. Dia akan pesan benda macam tu. Even kalau saya bawa kawan-kawan saya ke rumah juga, itulah pesanan-pesanan beliau. Sentiasa dari pagi hingga malam belajar. Okey. Jadi itulah yang diterapkan sehinggalah saya pun merasa hairan bila saya kembalikan kembali ingatan pada dahulu di mana saya dah jam 4 di masa makan kuih seri muka ya. Misalnya dah minum petang di luar rumah, ibu saya kata kamu satu hari nanti kena ada PhD. Saya terkejut. Saya kata macam mana mak tahu kan. Jadi maksudnya dia banyak membaca dan juga banyak juga aktiviti masyarakat sekitarnya. Okey, jadi itulah dorongan membuatkan saya rasa hendak berusaha dan saya juga dapat menempatkan alhamdulillah di Sekolah Menengah Sains Teluk Intan, sekolah berasrama penuh di mana selama 5 tahun saya telah bergaul dengan berbagai lapisan ya. Saya rasa saya sederhana, ada orang yang lebih susah. Ada juga yang kaya raya. Okey, jadi berada dalam keadaan yang amat sederhana, saya rasa saya kena berusaha lagi. Okey, jadi selepas itu saya pergi memegang pelajaran ke United Kingdom dan lebih terdedah di sana tentang women empowerment. Saya gemar membaca majalah-majalah macam Hello, Woman dan sebagainya. Sekira di Malaysia baru hendak kita dahululah start mungkin beberapa puluh tahun dulu kita cuba memertabatkan memperkasaankan wanita. Mereka di sana telah start lama dah tentang battered woman, tentang woman. Okay? Jadi saya berada di Malaysia dan bekerja di sektor perbankan sebanyak tempat 3 corporate selama 13 tahun sebelum memasuki akademik. Bangun pagi pukul 6 pagi sebab bekerja di Kuala Lumpur, jam ya. Kena bangun bukan bangun 6 pagi, bertolak 6 pagi. Kadang-kadang subuh terpaksa bersolat di RNR. Jadi saya merasakan saya sudah dapat masa tu master. Saya sudah mendapat gaji yang saya rasa okey dan apa yang boleh saya berikan kepada masyarakat. Ya, jadi saya rasa saya perlu juga menjadi motivator. Sekiranya ibu saya motivator bergerak okey ke rumah-rumah jiran. Kenapa hari ni anak tak sekolah? Kena sekolah. Okey, tengok macam anak-anak makcik. Jadi saya rasa saya perlu juga menjadi lebih daripada beliau. Ya, kalau sekiranya beliau dahulu, pada masa dahulu, pendidikan tak macam sekarang ya. Ibu saya memang berpeluang untuk menjadi seorang guru, tetapi nenek saya seorang wanita yang kaya raya di kampungnya pada masa dahulu. Ya, mereka ada driver. Ya, tidak membenarkan beliau bekerja sebab baginya keluarga mereka sudah senang. Jadi apa yang saya dapat dan apa yang ibu saya cuba sampaikan, kekayaan itu memang boleh diwarisi, tetapi apabila bukit itu ditarah, ya, ia akan menjadi susut. Pendidikan juga yang akan menentukan hala tuju. Jadi itu yang saya nampak gambaran. Kemiskinan juga tidak boleh diwarisi, jangan warisi. Jadi untuk pemerkasaan wanita hari ini, saya pertama sekali saya memotivasikan diri sendiri ya untuk lebih maju dan daripada pengalaman-pengalaman demikian menyebabkan saya rasa ingin membantu orang lain. Bukan bererti saya sudah berjaya.
saya ni orang baru nak up, orang kata kan, baru nak up, baru nak ke depan kan. Jadi saya cuba untuk membawa sekali wanita untuk bersama maju ke hadapan. Orang kata bagi pendapat saya, pendidikan sangat penting di mana kita boleh mencorakkan ekonomi kita pada masa akan datang. Okay, sekian. Terima kasih Puan Moderator. Terima kasih Dr. Nur Ashikin. Seronoknya saya dengar cerita doktor. Kalau boleh tak nak bagi habis. Bermulanya history dia punya latar belakang mempunyai seorang bapa yang pesara tentera. Ibu sebagai suri rumah, tapi rupa-rupanya ibu Dr. Nur Ashikin menyimpan impian untuk menjadi pendidik, cuma tak kesampaian sebab keadaan keluarga masa tu terlalu senang, tak perlu bekerja. Bestnya. Okey, jadi saya nampak macam Dr. Nur Ashikin cakap tadi, very interesting di mana beliau ni diterapkan sejak kecil lagi betapa pentingnya pendidikan tu untuk memajukan diri sendiri, dan beliau sebut tadi ibu beliau sebagai motivator bergerak. Yang tu yang saya rasa macam wow, powernya motivator bergerak tu. She goes here and there, jumpa segala macam orang anak-anak muda semua, bukan saja tarbiyah pada anak-anaknya sendiri, anak-anak orang lain pun ditarbiyahnya. Dan saya rasa saya nampak Dr. Nur Ashikin, rupa-rupanya Dr. Nur Ashikin mewarisi kehebatan ibu beliau dalam memotivasi orang lain dan juga merealisasikan impian ibu beliau untuk menjadi pendidik. Alhamdulillah, my goodness. So great Jadi yang satu lagi interesting tu, cita-cita ibu tu tetapkan target untuk anak-anak. Dapatkan PhD untuk memajukan diri. Saya rasa goal setting oleh orang yang penting dalam keluarga. Ini wanita. Saya rasa ibu Dr. Nur Ashikin memang wanita yang power. Yang macam power betapa pentingnya wanita tu sebagai anchor lah. Anchor, tunggak dalam keluarga yang saya nampak. Jadi berdasarkan latar belakang beliau, Dr. Nur Ashikin dapat pendedahan tentang isu-isu wanita ni. She was lucky to go to the UK and dapatkan exposure tu lebih awal daripada bila timbulnya isu-isu tentang wanita, pemerkasaan wanita di Malaysia. Rupanya dia dah lagi advance Alhamdulillah, itu hikmahnya belajar di United Kingdom, dan sekarang beliau lebih rupa-rupanya memang terpanggil untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat dengan lebih aktif. Jadi we are very lucky, Alhamdulillah, to have you doing that. Baiklah, okey, kita teruskan sesi ni. Soalan seterusnya, okey, kita kembali kepada Datuk Hamimah. Datuk Hamimah, boleh Datuk kongsi sedikit contoh-contoh inisiatif, program atau apa jualah aktiviti Datuk yang terbukti telah berjaya menggilak potensi wanita di Malaysia, dan saya rasa semua orang nak tahu juga selain daripada sukses turis Datuk, kemungkinan ada juga dia punya challenges lah, cabaran-cabaran yang Datuk hadapi, dan bagaimana Datuk menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Silakan Datuk. Terima kasih Dr. Intan. Okay. Dengan berbekalkan segala pengalaman hidup dan juga pengalaman pendedahan kepada dah 45 tahun saya berkobar-kobar untuk memulakan kerja kemasyarakatan. Kerja yang tanpa ganjaran material tapi hanya berbekalkan semangat berkobar-kobar, dan oleh kerana pada masa saya nak meninggalkan servis dan perkhidmatan kerajaan tu, rakan sekerja saya dan juga sepupu saya seorang lagi telah meninggal akibat kanser. Saya tidak berapa faham kenapa tengah sihat begitu mereka meninggal, dan oleh itu saya amat tergerak untuk menubuhkan bersama dengan rakan-rakan saya untuk menubuhkan Persatuan Kaunseling Malaysia Cawangan Pahang, oleh kerana saya melihat bagai pentingnya kesihatan sebagai satu prasyarat untuk kita beribadah, untuk carry on living. Okay. Di dalam Alhamdulillah di bawah naungan
Tuanku Sultan semasa itu, Tuanku Sultan Pahang, yang juga kehilangan almarhumah Tengku Ampuan Pahang, Tengku Afzan, also akibat bone cancer. Jadi kami menjalankan beberapa aktiviti. Kami dapat sebuah rumah yang digunakan sebagai hospice. Kami dapat sebuah kenderaan melalui kenalan ya, Tan Sri Saleh dapat satu kenderaan yang digunakan camp dan sebagainya. Tapi meninggal kesan kepada saya. Dato' Hamimah, saya rasa kita ada gangguan internet sikit. Setiap hari Rabu ya. Teruskan Dato', tadi macam ada gangguan internet sikit. Okey. Teruskan. Nanti saya dah hilang train of thought saya. Okey, yang palliative care unit. Jadi sebagai volunteer hospital, setiap hari Rabu saya akan melawat mereka-mereka ini yang tengah di dalam peringkat terminal, dan saya khususnya kind of menyediakan mereka sekiranya in any eventuality ya, kalau sekiranya berlaku kematian suami atau isteri, bagaimana kita hendak menyelesaikan isu-isu mengenai penamaan harta pusaka, faraid dan sebagainya. Sememangnya kita tidak merancang untuk mati, apatah lagi bila kita umur semuda begitu. Tetapi kita semua tahu kita tidak akan diberi sesaat pun apabila tibanya untuk kembali ke to our creator. Jadi itulah saya rasa yang bila memberitahu mereka mengenai mustahaknya untuk kesinambungan hidup selepas berlakunya kematian, sama ada the breadwinner ataupun ibu, kita kena buat beberapa persediaan. Memang cabarannya sukar ya, sebabnya bagi wanita memang tiada persiapan untuk berdikari sekiranya suami yang meninggal, dan bagi suami bila isteri meninggal, maaf bercakap, saya bukan seksis, tetapi suami tidaklah begitu di dalam segi nafkah dan faraid dan perkara begitu, tidaklah akan mengambil berat sangat apa yang ditinggalkan selepas kematian seorang isteri. Dalam senario begitu, saya di dalam 7 tahun saya melihat ada 52 kematian. Saya burn out sebabnya saya tidak dapat menangani satu kesedihan mereka hilang mereka yang disayangi, dan kedua kekosongan mereka untuk move on. Ya, dan meninggalkan ibu tunggal, dan pada masa itu saya rasa saya tergerak pula untuk menubuhkan bersama dua rakan saya, Datuk Sri Maznah Madlan, dan juga seorang rakan sekerja yang juga telah berpencen pada masa itu, dan saya telah menubuhkan Persatuan Ibu Bapa Tunggal Negeri Pahang yang dinamakan Mutiara Martabat Ukuah, tiang ibu tunggal aktif, rasional dan anggun. Itulah pegangan kami masa itu, menggerakkan ibu tunggal dengan memberikan kesedaran kepada mereka mengenai hak dan tanggungjawab seorang wanita, juga mencuba mendedahkan mereka kepada kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mendapatkan, untuk menjanakan pendapatan, dan itu telah berlangsung sehingga sekarang. Alhamdulillah, saya rasa persatuan itu yang memangnya dipengungsikan oleh juga seorang rakan saya yang telah menjadi ibu tunggal dengan kematian suaminya. Jadi Datuk Melati sekarang meneraju Mutiara, dan sekali-sekala saya juga menjenguk aktiviti yang dijalankan untuk ramai ibu tunggal Pahang.
di dalam menjalankan kerja membangunkan, memertabatkan kedudukan ibu tunggal, terdapat juga saya menghadapi cabaran yang melibatkan keganasan rumah tangga, ya, rumah tangga. Mungkin itulah masa oleh kerana kita perbezaan umur lebih daripada 30 tahun semasa Dr. Shikin didedahkan kepada women empowerment, wave against violence dan sebagainya, di bawah naungan Tan Sri Syarizat yang juga junior saya di sekolah. Masa tu dia ketika itu Tan Sri Syarizat berada di Jabatan Haiwan Wanita di Jabatan Perdana Menteri. Kami telah menubuhkan one stop center, Rumah Nur di Kuantan, dan memang Tan Sri Syarizat memang berhasrat untuk menubuhkan Rumah Nur di setiap daerah yang merupakan hanya satu platform di mana semua wanita, tidak kira pegangan agama, tidak kira condong politik dan sebagainya, untuk bersama-sama pergi ke Rumah Nur itu, mendapatkan segala kemudahan kami sediakan. Rumah Nur, saya amat bersyukur, berbangga kerana saya dapat mewujudkan Rumah Nur itu sebagai saya rasa satu rumah, satu kawasan yang saya rasa kalau sebagai wanita I would like to go to that place. Kita sediakan 3 bilik kuliah, lengkapkan dengan komputer, sediakan satu ruang dapur, lengkap dengan semua peralatan, dan mengajar basic, cooking dan juga jahitan. Kami panggil kawan-kawan yang memang daripada kemas dan velcro dan juga ajar jahitan. Bersama seorang lagi rakan, Dr. Norimah, yang merupakan pelajar PhD yang tertua di UIA, yang dapat PhD di convocation yang lepas baru ni. Dr. Norimah masa itu amat mementingkan the importance of reading. Jadi kami membentuklah perpustakaan di Rumah Nur, dan kami buat mobile library dan pergi ke kampung-kampung, mengajar English, mengajar reading, mewujudkan satu rangkaian pamphlet, mengajar dengan kawan-kawan yang bangsa yang British, ada British dalam tu, rakan kami dalam kerja-kerja ni, untuk mewujudkan rangkaian pen friend dulu, jadi di Kempadan, di kawasan pendalaman tu, maka budak-budak ni ada pen friend dan mereka tulis surat kepada mereka pada ketika itu tanpa internet dan itulah merupakan the connection between orang yang dah maju dengan orang ni, dan sementara itu memertabatkan bahasa Inggeris. Saya sangat teruja dengan itu, dan di samping itu juga kita telah menubuhkan satu rumah pelindungan oleh kerana keganasan. Sememangnya domestic violence adalah satu isu yang tidak dilaporkan sangat oleh kerana society kita yang tidak yang diajar untuk jangan aku pada suami, jangan mengaibkan keburukan keluarga. Jadi this woman suffer in silence. Tan Sri Syarizat memang giat dulu dengan dia punya Women Against Violence, atau dalam Melayu ni ombak, saya tak berapa ingat dah apa, menentang keganasan gitu. Dan kita menubuhkan satu di bawah naungan pula Sultanah Kalsum masa tu, mewujudkan rumah pelindungan wanita. Di mana mereka yang mangsa-mangsa keganasan rumah tangga kami tempatkan di sini, dan lepas itu didedahkan dengan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab seorang isteri, di mana kita boleh, macam mana kita boleh menangani ni, apakah kelemahan kita, dan segala muhasabah diri, bagaimana kita nak menjadikan seorang yang dihormati oleh suami, dihormati sehinggakan martabat kita ini direcognize sebagai seorang yang kena wanita mengikut ajaran Islam, must be protected. Tapi kerja di rumah pelindungan ni amat sukar sekali, oleh kerana sememangnya wanita sangat sayang dan begitu hendak meneguhkan
menghidupkan institusi perkahwinan. Sebabnya pada kita selagi kita boleh, we want to make sure this is for life, till jannah lah, begitulah kita punya semangat. Dan oleh itu tidak begitu mempraktikkan cara-cara yang apa yang kita beritahu kepada mereka bagaimana untuk memperkasakan diri kita sebagai seorang isteri dalam konteks agama, tetapi mereka very fast fall back into a very nice domesticated housewife that we all are. Lagi daripada situ, lepas itu saya alhamdulillah pada tahun sekitar 2000 dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Puan Pahang ketika itu, yang sekarang Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, sebagai setiausaha kepada satu persatuan yang tulisnya Women's Institute ataupun dalam Melayunya Pertubuhan Perkumpulan Perempuan yang merupakan persatuan yang terulung di Malaysia, yang mempunyai objektif untuk meningkatkan pembangunan wanita, gadis wanita bermula daripada umur 15 tahun dengan emphasis kepada kawasan luar bandar. Tapi oleh kerana kita tahu di Malaysia luar bandar dan bandar itu terlalu sedikit perbezaannya, jadi itulah forerunner, kalau jika kita tahu itulah forerunner kaum ibu ya, sebelum merdeka dulu. Inilah persatuan forerunner to women's persatuan wanita ya di negara kita, ditubuhkan pada tahun 1952 bawah Lady Templar semasa itu. Jadi di dalam kegiatan saya di Women's Institute, alhamdulillah saya telah menggunakan apa pengalaman saya bekerja sebagai pegawai kerajaan untuk mendapatkan banyak peruntukan ya, dan juga daripada kenalan-kenalan yang pada itu kedudukan mereka very high in the corporate sector. Jadi bila saya daripada passion menjahit, passion memasak, passion parenting, jadi kembangkan dengan peruntukan dan kemudahan yang dapat untuk memberi menaikkan ke satu tahap di mana ianya boleh menjadikan satu yang level lebih tinggi ya. Jadi kita mewujudkan pertama sekali untuk mendapatkan dana untuk fund kerja-kerja kebajikan kita telah mewujudkan satu charity shop, very much berdasarkan kepada Oxfam di United Kingdom, Salvation Army begitu di United Kingdom. Kita telah mengumpul pre-love items free daripada semua wanita-wanita dan menjual di kedai kita. Masa itu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Mahkota Pahang telah ampuni berkenan satu bangunan. Jadi kita ada bangunan, kita tukar di ground floor itu sebagai charity shop di mana kita jual pre-love untuk mendapatkan dana untuk fund kita punya kebajikan untuk ahli-ahli khususnya dan juga wanita pada umumnya. Dengan peruntukan yang diperolehi oleh United Parcel Services yang masa tu berkobar nak buat CSR, kami telah menubuhkan the WI Needlework Center yang sehingga kini telah pun berkembang. Kita dengan Jabatan Sumber Manusia Tenaga Rakyat menjalankan kursus-kursus jahitan ke tahap 3. Kita pun buat rangkaian mengembangkan kemudahan itu dengan satu rakan kongsi kita iaitu Sewing World, salah seorang ahli kita Madam Fuli, dan dalam masa 20 tahun telah pun naik ke satu tahap ya di dalam memberi latihan kepada asnaf ibu tunggal
dan ramai wanita-wanita di rumah pangsa di luar bandar dan rumah pangsa di bandar dan juga mereka yang memerlukan diberi latihan kejahitan. Dan alhamdulillah melalui COVID semasa pandemik ni dengan sewing tutorial online, lagilah saya alhamdulillah ini satu hikmah dapat menyebarkan ilmu jahitan itu melalui online, melalui sewingworld.com. Yang menjalankan sehingga hari ini di bawah Persatuan Seni Jahitan Kreatif yang dipengusikan oleh di bawah ke bawah Duli Tuanku. Tuanku juga menubuhkan The Tengku Azizah Handmade Market. The Handmade Market handmade market yang di mana kita memasarkan dulu dengan ada kios di concourse shopping mall, tapi dengan COVID ni adalah dijalankan online. Sekarang saya rasa hampir mungkin dah hampir 50 ada mereka perantis-perantis kita yang telah memulakan perniagaan handmade products, hand sewn products melalui Tengku Azizah Handmade Market yang juga boleh didapati melalui our Facebook dan juga lain-lain social media. Saya juga amat teruja dari segi masakan dengan kita mendapat pengerusi ke bawah Duli Tuanku yang begitu minat dan begitu arif dalam bidang masakan. Masakan telah kita bawanya daripada satu kegiatan yang jadi tanggungjawab kita. Kita telah bukukan resipi-resipi tradisional. Kita telah menjalankan macam memperkasakan remaja-remaja, especially school leavers. Dapatkan mereka yang tua ni, saya sediakan kurikulum cara-cara memasak yang basic, dan dengan duit yang didapat peroleh daripada Jabatan Pembangunan Wanita, kita telah mengajar semua anak-anak muda the basic of cooking. Kita tak boleh nafikan sejauh mana, setinggi mana kita mesti tahu the basic of cooking sebagai seorang suri rumah. Kalau tidak pun untuk memberitahu pembantu rumah kita mengenai kepentingannya memasak begini, menjaga kebersihan dan sebagainya. Dan ini telah di-escalatekan ke level lebih tinggi. Jadi dan saya amat teruja dengan hikmah COVID ini. Semua chef-chef kita yang berada, Malaysian chefs abroad telah juga memulakan siri, dan sekarang dah termasuk siri ke-7 di bawah The Masters of Malaysian Cuisine, di mana mereka showcasekan the Malaysian cuisine, memperkenalkan kepada dunia. Sekarang kalau kita semalam bermula siri ke-7 di mana chef-chef kita Malaysia di Netherlands, Chef Norman Musa di Netherlands, Chef Zaleha di Bristol UK, Chef Jackie di Sydney, dan Chef Rene Johari, seorang chef Michelin star chef di Dubai, semua menggunakan resipi daripada buku air tangan ke bawah Duli untuk memperkenalkan masakan Malaysia kepada seluruh dunia. Oleh kerana kita tidak dapat tourism seperti mana yang kita tahu, mereka semua wanita yang bergantung harap kepada tourism, homestay, semua terjejas di dalam pendapatan. Tapi alhamdulillah dengan kemudahan social media, kita telah dapat menggunakan ini sebagai platform untuk kesinambungan mereka untuk mendapat pendapatan, jana pendapatan keluarga. WI Pahang adalah satu persatuan yang affiliate kepada satu
persatuan antarabangsa yang dinamakan Persatuan Wanita Desa Sedunia. Wanita Desa Sedunia beribu pejabat di London telah diwujudkan lebih daripada 90 tahun lepas, terdiri daripada lebih daripada 500 persatuan wanita seluruh dunia di dalam daripada 80 buah negara. Semua tertumpu kepada memartabatkan, memperkasakan wanita, dan ini oleh kerana persatuan ini adalah bersekutu kepada bangsa-bangsa bersatu, maka apa-apa isu yang kita perolehi di peringkat akar umbi boleh disuarakan melalui platform bangsa-bangsa bersatu yang diadakan setiap 2 minggu setiap tahun yang dinamakan Commission on the Status of Women, di mana terdapat 6,000 7,000 wanita daripada seceruk dunia pergi memperjuangkan championing cause yang closest to their heart. Saya amat teruja bila saya alhamdulillah dapat peluang menghadiri satu sesi di New York ini. Kita yang sebenarnya we are very blessed, dan kita janganlah tersandar di dalam comfort zone kita oleh kerana tahap untuk memperjuangkan kedudukan wanita ni bukan setakat apa yang kita ada sahaja sekarang. Oleh kerana kalau saya tengok ada one Sudanese girl yang simpan duit berapa tahun untuk pergi menjuangkan kes yang berpunca walaupun negara Islam, tetapi di mana culture-nya, adatnya adalah non-Islamic seperti female mutilation dan sebagainya, telah mengakibatkan mereka tidak lagi boleh menjadi seorang gadis wanita sebagian daripada ahli masyarakat oleh kerana they cannot even control their bladder because of early child marriage dan sebagainya. Hanya berbahasa Sudanese dan French, cara dia saya memang teruja. Itu lagi membakar semangat untuk kita berjuang di dalam persatuan yang bertaraf antarabangsa ini. Kami ada kawan daripada rata-rata dunia, not somebody that we get intimidated with, tetapi mereka yang berjiwa seperti kita, hanya daripada berbilang kaum, dan berbilang faham agama, politik dan peradaban, tapi namun begitu menjiwai apa yang kita menjiwai di peringkat yang paling rendah, walau seperti mana Dr. Shikin kata, as a moving motivator in the kampung in Teluk Intan, we still have that same drive seperti mana mereka yang pergi ke New York, ke CSW, Commission on Status of Women di New York. Dan pada tahun 2022 insyaAllah WI Pahang, The Women's Institute of Pahang, telah berjaya bid untuk menjadi tuan rumah kepada persidangan Persatuan Wanita Desa Sedunia yang diadakan pada kali ke-30 ini. We have it once in 3 years, triennial. Jadi pada bulan Mei 2022 insyaAllah kita sama-sama berdoa selepas COVID ini kita akan dapat balik kehadiran, penyertaan sekurang-kurangnya 500 daripada seluruh dunia untuk menghadiri. Dan ini merupakan sebagai every triennial conference, dan kita itu 9 hari 8 malam, di mana kita akan duduk bersama di dalam hotel dan kita akan showcasekan sebagai tuan rumah every bit of our culture, a slice of Malaysia in the hotel dari segi culture, cuisine, cara hidup kita, lawatan kepada tempat-tempat yang berkaitan dengan pembangunan wanita, dan selain daripada itu
iaitu memupuk silaturahim dengan kaum Hawa yang memperjuangkan lebih kurang sama, bukan lebih kurang, sama dengan apa yang kita juangkan di peringkat kaum umbi. Saya haraplah kita semua diberi kesihatan, dapat mengendalikan ini insya-Allah dengan baik. Menyentuh dengan Dr. Intan ada menanya saya mengenai cabaran. Saya rasa kalau dirumuskan, agaknya cabaran ini boleh dirumuskan sebagai mindset, ya, mindset of the movers and the shakers, the way kita sell what we want to champion, dan the mindset of penerima manfaat. Are we meeting the two, ya, the mindset of we as the movers and shakers and they as the penerima, the beneficiaries of what we are trying to do. Sekiranya ada mismatch, kita kena muhasabah, mungkin kita tidak berasaskan pada data-data, ya, kita shock sendiri ke just because I want to do this, it's not, they don't see the goodness of that. Jadi saya rasa semua berpunca daripada chemistry, ya, daripada perhubungan kita di antara us as movers and shakers and them as the beneficiaries of our products. Terima kasih Dr. Intan, ya, itulah saya rasa lah, bukan pun success stories, is just a sharing, ya. Saya dah melewati 70 tahun dan saya memang teruja untuk menyatakan walaupun sedikit saja documentation yang ada, tetapi ada mungkin orang yang telah mendapat manfaat daripada cooking dan sewing dan parenting, itu mungkin mereka akan dapat melanjutkan manfaat yang kita hasratkan daripada masa penubuhannya. Terima kasih Dr. Intan. Terima kasih Datuk Hamimah. Memang saya asyik aja dengar cerita Datuk tadi, cerita perjuangan dan sukses tu, walaupun very humble, ya. Datuk macam cuba tak berapa membesarkan impact dan sumbangan Datuk tu, tapi saya nampak terlalu besar. Jadi kalau saya boleh summarisekan sedikit apa yang saya ingat tadi, Datuk ada cakap beliau terpanggil untuk lebih tekad melakukan sesuatu untuk menolong orang ni bila beliau melihat sendiri rakan-rakan beliau, siapa sajalah yang di sekeliling beliau yang menderita sakit, meninggal dunia, bagaimana petengok dia punya keluarga tu amat the challenge untuk meneruskan hidup, dan terjumpa pula wanita-wanita yang mengalami keganasan rumah tangga. Jadi cabaran-cabaran ni terlalu real bagi Datuk, tengok penderitaan orang lain, dan saya tengok banyak sangat, ya, organisasi yang Datuk tolong tubuhkan. Rumah Nur contohnya, ya, fantastic, ya, one stop center untuk memberi pertolongan, skills development kepada wanita berbagai kaum dan latar belakang. Jadi saya rasa dari segi sukses Datuk tu menubuhkan pelbagai charitable organisation untuk menangani masalah dalam masyarakat dan membekalkan khidmat kaunseling, jenis dan skill development tu, berbagai jenis kepakaran kepada kaum wanita untuk survive dan juga berjaya menjadi isteri dan ibu cemerlang. Saya rasa macam interesting bila Datuk cakap start daripada usia muda. Kita develop wanita ni, women, daripada usia 15 tahun pun kemahiran asas macam memasak, menjahit. Saya tak apa-apa terror sangat, mungkin saya kena pergi kursus lagi, ya. Masak, menjahit, berniaga, sebab campak mana-mana pun insya-Allah dia boleh hidup. Apa saja yang boleh menjana pendapatan bagi kaum wanita. Jadi through blood, sweat and tears, Datuk Hamimah ni dikata kadang-kadang tu mismatch dari segi mindset para pejuang. Apa yang kita fikir macam nak tolong orang tak semestinya sama dengan cara penerimaan atau mindset orang yang kita nak tolong tu. Saya pun tak sangka, tak pernah terfikir saya. Tapi bila Datuk sebut macam tu, wow, that's a real challenge. Jadi kena bersabar, ya Datuk, ya. Tapi yang paling interesting, ya, saya rasa yang paling power Datuk Hamimah menggunakan apa jua sumber beliau, ya, seperti kenalan dalam industri, politik, rakan-rakan berpengaruh. Jadi bukan calon-calon orang tu, Tuanku Baginda Raja Permaisuri Agong tu, ya, untuk mendapat pelbagai pertolongan,
bagi meneruskan kerja-kerja kebajikan beliau. Jadi saya rasa bila bergerak bersama sokongan rakan-rakan yang mempunyai drive, passion, nyala rasa, ya macam dia orang cakap kan, nyala rasa yang sama seperti beliau, ianya memberi kelebihan kepada Datuk Hamimah untuk meneruskan perjuangan sehingga ke peringkat antarabangsa. Alhamdulillah, we're so happy and proud of you. Okey, sekarang kita berpaling pula kepada personality kita yang kedua. Saya rasa banyak juga ni nak dikongsikan. Dr. Nur Ashikin punya giliran pula. Dr. Nur Ashikin, boleh Dr. kongsikan sedikit contoh-contoh inisiatif, program, aktiviti doktor yang telah berjaya menggilap potensi wanita di Malaysia. Mesti ada success stories, challenges kan? Cara penyelesaian. Kongsikan sikit Dr. Shikin. Over to you. Okey, terima kasih Puan Moderator Dr. Intan Soraya. Melihat dan menonton dan mendengar Datuk Hamimah, saya merasa sangat kerdil sebab rasanya biar jelah Datuk Hamimah habiskan semua sesi ni. Jadi tapi tak apa, setiap wanita ada peranannya walaupun kecil. I believe that. Alright, so macam saya lebih kepada bermula daripada kajian. Bermula daripada kajian sendiri. Okey, di mana saya sebagai academician, okey, saya mendapat dana, saya pergi mengkaji kajian yang saya suka buat ialah tentang kemiskinan, tentang B40, tentang low income, tentang welfare, kebajikan, tentang women juga, tentang children dan seterusnya. Okey, jadi daripada kajian-kajian itu saya mesti menempuhi lapangan kerja. Dia tak boleh duduk sahaja di depan PC dan harap orang mengisi kita punya borang selidik. Itu high level ya. Saya pergi ke kampung-kampung dengan listing yang saya ada seperti listing asnaf daripada masjid, daripada zakat dan sebagainya. Macam gambar yang tertera di sini, saya mengajak small traders, orang yang menjual bandar, baju bandar, orang yang menjual buah-buahan tepi jalan semua, untuk mengajar, untuk memberi latihan perakaunan dan keuangan, sebab mereka merasakan mereka tidak tahu sama ada mereka dapat balik modal atau tidak. Just buat bertahun-tahun tentang mengetahui arah tujuan. Okey, jadi sekarang apa yang perniagaan perlukan adalah satu dokumen. Jadi saya mengajar mengadakan dokumen tersebut. Alright, jadi ini dapat meningkatkan lagi taraf ekonomi mereka, mengembangkan perniagaan mereka. Ini rumah yang kosong yang tidak saya duduki, jadi saya tidak ada venue. Okey, kita tidak kenal orang besar-besar, jadi saya memanggil datang ke rumah dan masak untuk mereka. Asalkan mereka kena janji dengan saya setiap bulan sekali datang selama setahun untuk di akhirnya mereka kena ada rekod tunjuk pada saya dan bagaimana mereka mengembangkan perniagaan. Ada daripada motor, sudah ada van dan sudah ada rekod per account dan boleh mengambil loan daripada bank untuk mengembangkan. Tanpa perkara-perkara ini, kita tidak boleh bergerak ke hadapan. Kita mesti ada ilmu. Okey, ilmu perniagaan, ilmu perakaunan, keuangan, pengurusan dan sebagainya. Ini kalau kita pergi keluar, kita kena bayar. Ya, jadi ini saya datang dan saya mahu berikan. Ya, jadi bukan sahaja untuk peniaga ya, di mana saya masih ingat lagi di mana saya fieldwork, saya berjumpa dengan seorang wanita di mana 3 orang anaknya ialah speech delay, lambat pertuturan, di mana di tangannya memegang ikan puyuh ya, saya mengingati lagi, dan sebelah matanya lebam. Dan saya bertanya kenapa mata lebam, dia kata bergaduh dengan suaminya di dewan orang ramai sehingga orang ramai meleraikan mereka kerana mereka berebutkan wang BRIM. Ya, di sini saya merasa sangat sedih. Saya ada satu rasa di mana apabila saya melihat sesuatu kemiskinan, dia telah merobek-robekkan hati saya. Saya telah akan mengingatkannya berbulan-bulan, berminggu-minggu sehingga sukar saya nak lupakan. Jadi saya kena mencari satu program di manakah hendak memberi potensi, mengetahukan wanita ini mereka ada potensi untuk lebih berjaya, lebih berdikari dan boleh membuat keputusan sendiri. Ya, di mana saya melihat wanita tak lemah, hanya tidak tahu arah tujuan, dan orang-orang yang seperti kita ini mungkin boleh membantu mereka keluar daripada kotak dalam kotak mereka sendiri.
Jadi saya juga pergi pergi ke sekolah miskin ya. Dia tak pergi ke sekolah international school dan sekolah orang yang berpelatihan tinggi. Saya memilih sekolah ini hanya 100 orang pelajar dan 40% daripadanya ada RMT yang mendapat makanan subsidi ya, dan tempat ini adalah peruan banjir yang kerap mendapat banjir. Jadi kita dengar mereka sukar untuk bertindak balas, mereka malu. Saya faham orang yang tidak sama level, tidak sama taraf orang lain akan merasa malu. Ya, di sini ada basikal, sebenarnya saya memberikan 3 buah basikal saya sendiri ya, untuk kepada mereka, tetapi guru besar yang menentukan siapa di antara mereka yang dapat, dan di antaranya adalah biasanya anak wanita tunggal yang kehilangan bapa ataupun yang tiada bapa yang sudah tidak duduk bersama ya. Jadi memberi motivasi secara percuma ya. Daripada saya berjaya dan saya pergi ke Sungai Kerawai, Perak. Itu semua atas perbelanjaan sendiri, sebab saya rasa perlu untuk membantu, perlu untuk menengahkan sesuatu yang kebaikan, kerana kebaikan itu akan datang pada kita sendiri ya. Jadi yang kedua, saya juga memberi konsultansi secara percuma. Apa yang saya lakukan sekarang adalah seperti Persatuan Wanita Ibu Tunggal ya. Gambar ni saya terlupa hendak mengambil semalam ya. Persatuan Ibu Tunggal. Jadi kita berikan konsultansi. Konsultansi tu kalau dikira dari kira hours ya, sangat mahal ya. Tapi kita berikan percuma pada mereka untuk pendedahan sumber manusia, pengurusan, branding, bagaimana hendak letakkan barangan mereka, bagaimanakah digital marketing itu ya. Jadi berbagai perkara kita hingga bawa mereka ke Mardi, ke Food Technologies untuk mengajar bagaimanakah penghasilan sesuatu makanan yang lebih tahan lama dan sebagainya. Kita bawa mereka sebab mereka tidak tahu bagaimanakah hendak seterusnya. Itulah meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Dan di gambar ini adalah kami produk kami, Rasa Surga brandingnya. Ini adalah platform akibat resulted daripada kajian saya dan juga rakan Puan Nurbani. Kami merasakan kita harus bantu dengan platform. Platform tu penting, kan kita tak boleh saja attach dengan NGO atau bergerak sendiri. Dengan platform kita akan lebih dapat mengawal untuk meningkatkan kehidupan mereka. So kita menyediakan di mana mereka boleh menghasilkan makanan ataupun kuih untuk dijual. Sama ada orang menempah ataupun mereka berjual di restoran ke, di tepi jalan ke, asalkan mendapatkan wang. Daripada membuang masa yang lama untuk menghasilkan sesuatu perkara, mereka punya lebih masa bersama keluarga kerana penghasilan yang mudah. Begini ya, inilah Puan Suria ya, yang berada di tepi jalan akibat daripada voluntary separation scheme daripada sebuah bank ya. Bapanya kudung kakinya, menjaga 3 orang anak dan ibu yang sudah tua. So di samping menjual nasi lemak, beliau juga turut boleh menghasilkan kuih dengan segera dan tanpa orang berfikir itu adalah kuih daripada premix yang kami ciptakan. So lebih pada 10 orang micro franchisee yang telah kami gunakan untuk platform ini, dan mereka telah berjaya menjana pendapatan dan pendidikan untuk anak. Jadi saya simpulkan di sini ya, ekonomi pendidikan tu bergerak maju. Kadang-kadang pendidikan tak dapat diberikan kerana kekangan wang. Di sini beliau ingin memberikan anaknya lebih belajar agama di sekolah petang dan sudah mampu melakukan demikian. Ya, kita perlukan hanya macam peningkatan yang sedikit, tetapi sebenarnya impak yang tinggi untuk seorang. Begitu apa impaknya setakat membolehkan anaknya bersekolah petang, tetapi itulah impak yang tinggi bagi secertain individu. Alright. Jadi orang kata a man is ruled by his passion. So saya juga menyala rasa yang tinggi untuk membantu, kerana saya rasa puasnya. Saya tidak maksudnya kesedihan tu dapat dikuburkan sedikit demi sedikit kerana kita ada sedikit memberi bantuan dalam hidup kita.
Ya, okey, yang apa tu, kalau tanya success story. Okey, success story tu di mana wanita-wanita telah berjaya buat keputusan sendiri. Kita juga memberi latihan untuk macam mana nak letakkan harga makanan ni. Orang kan kata murah sangat, mahal sangat. Meletakkan harga pun tanpa ilmu tidak boleh dilakukan, ya. So kami juga memberi latihan itu. Itulah success story-nya, di mana mereka telah keluar daripada kepompong kesusahan. Pentingnya wanita ni kena ada sumber ekonomi sendiri. Itulah arwah ibu saya kata. Sebab kesusahan apabila terjadinya perkara-perkara yang pahit, ya, seperti Datuk Hamimah cakap tadi, bukan wanita tu tidak mahu keluar daripada kekalutan hidupnya, tetapi dia tidak berupaya seperti dari segi sumber ekonomi. Mereka apabila keluar ke rumah dengan tiada apa-apa sumber, adakah mereka hendak menjadi gelandangan? Gelandangan homelessness juga adalah di antara kajian terbaru saya. Ya, saya mendapat dana daripada Kementerian Pendidikan Tinggi tahun lepas mengenai gelandangan. Apa yang saya boleh share sini, dulu gelandangan kita selalu babitkan dengan orang bermasalah seperti drug addict, seperti orang lari daripada rumah. Sekarang tidak. Sekarang adalah family yang jadi gelandangan. Ya, family bersama anak-anak. Ya, jadi inilah di antara sebab taraf ekonomi yang telah meningkat, ya, taraf kehidupan yang tinggi, tetapi telah mengenepikan sekelompok kecil, ataupun kita tidak kekal akan menjadi besar orang yang jadi gelandangan. Okey, cabarannya terlalu banyak. Kalau nak ikut kata cabaran tu rasa tak perlu buat. Ya, lebih baik di rumah dan menonton TV. Okey, jadi cabaran itu dari segi motivasi tu penting. Apabila mereka berkata, kalau kami menjual kuih ini, orang lain pun jual kuih. Jadi saya kata kat dia, berapa banyak jenama ubat gigi dekat Malaysia ni? Ya, berapa banyak jenama sabun, shampoo. Ya, orang masih membeli, ya. Itu kepada rezeki dan juga bagaimanakah kita memasarkannya. Kalau kita kirakan orang dah buat, kita tak payah buat. Senanglah macam tu. So kita akan fikir bagaimanakah kita hendak keluarkan perkara yang baru. Ya, mengeluarkan perkara yang baru adalah bagus dan unik, tetapi ia memerlukan masa. Sekarang kita perlu makan. Gunakan segala apa yang ada. Begitu. Yang kedua, maksudnya saya tahu motivasi, ya. Kadang-kadang mereka ni nak berhenti. Macam tu. Yang kedua, memberi keyakinan, ya, memberi keyakinan diri, sebab mereka ni kurang daya tahan dan juga daya keyakinan diri. Tak ada confidence level tu. Confidence level tu sangat rendah. Kita faham disebabkan keadaan begitu, ya. Yang ketiga adalah mungkin mereka kekangan masa. Bagi mereka yang mempunyai anak-anak yang ramai, banyak menguruskan perkara, dan juga kekangan masa bagi pihak kami juga, kerana kita tidak boleh, sebab saya ada mempunyai pekerjaan hakiki. Ya, kita ikut pekerjaan hakiki, jadi kita cuba saya upaya untuk menggunakan masa yang ada untuk membantu masyarakat yang mana kita mampu bantu. Walaupun bukan sahaja dalam negara, ya. Saya pernah pergi ke Indonesia sebelum ni atas tajaan Menteri Germany, ya, mendapat dana mengikut supervisor saya, Profesor Dr. Zuria. Kita juga di sana untuk membantu warga kampung di Jakarta. Ya, saya pergi ke kampung-kampung mereka, dan pemerhatian saya, walaupun mereka negara miskin, mungkin kelompok saya jumpa tu orang yang agak bagus, ya. Mereka amat memahami tentang pengertian wang dan sebagainya, sebab rata-rata mereka berniaga. Jadi mereka tidak, bila mereka berniaga, mereka mempunyai daya fikir yang mungkin lebih tinggi sebab ingin bersaing dengan orang lain dan sebagainya. So kajian saya juga membawa saya ke banyak negara, ya. Dan apa yang saya boleh melihat, saya boleh berkongsi. Saya suka tengok bukan sahaja scenery, tetapi bagaimanakah orang di sana berniaga, dan peniaga-peniaga kecil tu bagaimanakah mereka berniaga. Ya, jadi kita akan melihat tentang kebersihan, tentang kecantikan, tempat
tersebut. Itu yang kita cuba terapkan. Kita tak nak adanya bisnes, okey bisnes ada tepi jalan begitu, tapi kita hendak menitik beratkan perkara-perkara yang unik ya. Unik ni di sini ialah cantik. Pernah tak kita tahu gerai cantik? Lama-lama jadi buruk kan. Jadi dari situ pemerkasaan dan potensi untuk berjaya untuk kepada wanita. Jadi apa yang kita lakukan ya, kita sediakan platform dan latihan dan konsultansi dan kadang-kadang ia juga daripada mengeluarkan duit daripada poket sendiri. Dan saya juga suka sangat untuk menjadi motivator mereka walaupun mereka tidak minta ya. Kita akan sentiasa motivate di mana yang penting bagi saya pendidikan, ekonomi, sosial dan akhlak itu sendiri yang menentukan kejayaan separuh wanita. Sekian Dr. Intan, terima kasih. Okey, Dr. Nur Ashikin. Oh, sambung cerita bersambung-sambung dan setiap cerita yang dibuka tu saya dengar dengan asyik. Dan saya beberapa poin yang saya suka untuk ulas kat sini sebab poin-poin ni penting. Sebab saya perasan sebagai fellow researcher di universiti kami, Multimedia University ni, saya perasan Dr. Shikin ni, dia ni betul-betul menjiwai apa yang macam MMU perjuangkan sekarang iaitu high impact research. Di mana Dr. Nur Ashikin ni menggunakan dana-dana pendidikan beliau bukan untuk research perkara-perkara yang calang-calang. Dia menggunakan dana-dana pendidikan beliau ni untuk buat kajian tentang isu-isu masyarakat ni. Yang masuk ke kampung-kampung, bukan duduk di universiti, baca-baca artikel, menulis kertas kajian. Itu saja macam menara gading, itu terpisah daripada masyarakat. Jadi di MMU kami pun memang menerapkan high impact research dan saya rasa memang Dr. Shikina memang confirm role model saya lah, masuk kampung-kampung berjumpa golongan B40 yang tertentu dalam kajian beliau ya. Yang saya rasa macam saya terkesan sangat tadi Dr. Nashikin kongsi yang suami isteri yang berebut duit BRIM. Berapalah sangat, tapi bagi kita yang saya rasa macam kalau saya pun tengok keadaan tu mungkin saya bulan-bulan juga saya not very affected, terkesan betul dengan pengalaman tu. Yang Dr. Nashikin cakap tadi rupanya dia kata masalah ekonomi dan kefakiran tu punca kepada banyak masalah bagi wanita dan masyarakat. Dan yang saya notice itu yang Dr. Nur Ashikin tujukan, dia fokus kepada perjuangan beliau di mana beliau meningkatkan ekonomi wanita dan keluarga bagi khidmat free consulting services ya, dan untuk menguruskan kewangan. Rupa-rupanya Dr. Nur Ashikin ni senyap-senyap dia pun adalah tandingan dengan Datuk Hamimah sikit, sebab kita cakap tadi saya ingatkan Datuk Hamimah je international. Rupanya Dr. Nur Ashikin pun dah mencecah tahap antarabangsa, senyap ya Dr. Nur Ashikin ya, di Indonesia dan juga negara-negara lain dia sengaja tak sebut tadi tu. Jadi international juga success stories dia memang very powerful ya. Tapi yang saya rasa tengok, yang saya rasa interesting, challenges dia tu. Sebab dia kata yang dari segi mindset, macam tadi Datuk Hamimah cakap, mindset berbeza antara pejuang dengan orang yang nak kita tolong. Dia sama juga Dr. Nashikin pun cakap, kadang-kadang dia orang ni very negatif, macam ada mindset negatif. Macam mana saya nak buat, orang lain pun ramai dah jual kuih ni, things like that, ataupun segan nak bercakap, no confidence. Tapi saya notice Dr. Nur Ashikin dia pusing balik, dia gunakan kebijaksanaan dia untuk menangani mindset negatif dia orang tu. Dia bagi balik argument yang dia orang pun tadi betul juga Jadi saya rasa macam very powerful lah Dr. Nashikin ya. Alhamdulillah. Thank you so much. Jadi saya masih teruja untuk dengar lagi daripada personality kita. Seterusnya daripada perbincangan kita ni, kita dah mengenal pasti pembangunan potensi kaum wanita. Kita beransur pula ke topik pemerkasaan wanita atau women empowerment. Okey, jadi kali ni kita tujukan balik kepada Datuk Hamimah. Datuk Hamimah, kalau boleh kupaskan sedikit Datuk tentang betapa pentingnya pemerkasaan wanita bagi memajukan masyarakat. Apa pengalaman Datuk dalam isu tersebut? Silakan Datuk ya. Terima kasih Dr. Intan Soraya. Dunia ni amat luas
dan langkah ke arah mencapai kejayaan dunia dan akhirat adalah sangat mencabar. Namun sebagai seorang Muslim ya yang telah embrace Islam as a way of life ya, sebagai satu din, satu peraturan hidup. Jadi kita dalam kehidupan manusia di dalam menjadikan akhlak ya, dengan mencapai akhlak yang mulia. Alhamdulillah kita amatlah bersyukur dilahirkan sebagai seorang wanita. Oleh kerana secara hakikinya kita mempunyai sifat-sifat nurturing ya, sifat nurturing, memupuk, mengasuh dengan nilai kasih sayang yang tinggi, lebih taat ya dan patuh kepada tanggungjawab pada peraturan. Kita lebih tekun mempelajari ilmu dan untuk merealisasikan segala ini, untuk menjadi seorang wanita yang lebih hebat, selalunya kita kita adalah seorang multitasker yang amat hebat. Kita sebab semua kita rasa kita kena buat, didik anak, jaga rumah, kebersihan, jaga suami, kena ikut suami, dan lagi kerja hakiki dan nak buat lagi kerja kemasyarakatan. Jadi berasaskan pada Islam as a way of life, dan merangkumi ke semua itu untuk mendapatkan satu tahap kepuasan diri yang seimbang ya, yang seimbang. Jadi kita jadilah multitasker yang hebat. Suami saya memang kurang tahan dengan saya, sebabnya habis lama saya boleh duduk diam 10 minit. Kalau saya duduk diam 10 minit tu, tapi saya ni maklumlah hashtag cannot stand still, cannot sit still. Kalau saya duduk pun dengar dia cerita pun, sememangnya pemikiran saya sudah pergi ke tempat lain ya. Maybe my attention span selagi tua ni lagi rasa macam lagi bekerja-kerja untuk mencapai apa benda yang saya nak buat ya. Time is running short, I'm already past 70, lutut pun lagi sakit, dan berbagai-bagai kelemahan. Jadi lagilah saya cannot stand still. Saya rasa kita sebagai pendidik di rumah ya, kita bermula sebagai itu kita menjadi wanita yang hebat. Bermula daripada mendidik, sebabnya sifat azali kita sewajarnya menjurus kepada pemekasaan, empowerment di dalam menguruskan rumah tangga. That is our smallest unit ya, dalam ruang lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Dan that is our smallest unit, dan kita membuatkan segalanya untuk memperkasakan ahli-ahli keluarga kita. To start with, that we start from that smallest unit. Jika saya dapat rumuskan ya, pemekasaan ni dalam 3 kategori yang broad ya, tanpa dibahas dari segi semantics ya, ataupun the academic categorization ke begitu, tapi saya rumus dalam usia begini, saya rasa kita boleh lihat cara untuk kenapa pentingnya dan bagaimana untuk mencapai pemekasaan sama ada diri atau sebagai ahli masyarakat. Bolehlah kita rumuskan kepada 3, iaitu sebagai iman ya. Iman diambil sebagai umumnya kepercayaan, keyakinan, our drive, our asas foundation bagi kita bergerak. Kita ambil itu sebagai iman, the whole of what we stand for in life ya. That is the basic core foundation. Kalau nak jadi seorang wanita yang hebat, penuh dengan untuk bukan saja untuk menjadi wanita yang hebat bagi kita, tetapi untuk menyumbang kepada pembangunan wanita ya, pembangunan wanita, kita hendaklah ada that basic foundation of what I loosely call iman, to cover all the core foundation that we have to do ya. Yang kedua adalah ilmu. Ilmu ni is a lifelong learning process. Di umur macam saya lagi sangat-sangat teruja, sometimes to the point of rasa takut, oleh kerana selagi belajar
especially di dalam mencari bekalan ke dunia akhirat. Banyaknya saya tak tahu, sehingga kan saya tak ngilap kalau bahasa Mandarin saya yang sudah pudar, saya dah tak bagi priority sebab oleh kerana saya kena lihat kepada perkara-perkara yang saya perlu sedia, ya, should I go anytime. Jadi ilmu ni kalau sebagai pandu puteri daripada umur saya 9 tahun, ya, dan melihat perkembangan guiding sebagai satu cara untuk membentuk sasiah seorang gadis, ya. Malala Yousafzai, seorang guide daripada Pakistan, ya, memang Nobel Prize winner yang termuda di dunia. Memang menjuangkan you educate a girl, you train a nation. Betapa kuatnya begitu. Kalau ajar memberi ilmu kepada seorang gadis, saya rasa sekarang Malala about 25 years old, tapi memberi ilmu kepada gadis, you train a nation. Jadi kita begitulah sebagai agent untuk mengembangkan ilmu yang diperolehi. Dan apabila kita gabungkan ketiga ini, ya, iman, ilmu dan translate that kepada amal, saya percaya segala perbuatan kita menjuruskan kepada a match yang terbaik di antara iman, yang the basis of our drive, our existence, ilmu yang lifelong learning. Kita kalau you boleh belajar daripada saya sanjung tinggi, memang arwah abah saya suruh saya jadi guru, sebabnya pendidik you that's the best way, that's formal education first. Namun sebagai wanita yang tidak dapat memenuhi merealisasikan kemauan bapa saya untuk menjadi seorang pendidik, namun kita juga boleh terlibat di dalam mendidik secara formal, secara informal dan juga non formal, bermula daripada sebagai seorang ibu, sebagai isteri, ibu, dan seterusnya sepada ahli masyarakat. Menjawab soalan Dr. Intan, ya, sebagai moderator, sama ada apa yang dilihat sebagai pemekasaan itu adakah wajar jika dilihat dari tanda aras masyarakat kita saja di Malaysia, ataupun perlukah kita menetapkan tanda aras pencapaian kita ke satu tahap yang lebih tinggi, ya. Saya percaya di dalam kerja-kerja yang tidaklah begitu sebanyak yang saya lakukan di dalam pemekasaan, ya, dalam penyerapan nilai-nilai kerja-kerja kemasyarakatan, saya amat percaya kita hendaklah membuat ianya hendaklah di dalam ruang lingkup budaya kita, ya, budaya kita. Sebabnya mula daripada bila wanita mewujudkan, bila negara mewujudkan Beijing Platform for Action pada tahun 2000, sekiranya kita lihat secara teliti, dan banyak cendekiawan dan scholar-scholar Islam seperti Zainah telah mengkupasnya dari segi apa yang disarankan dalam platform for Action for Women dari perspektif Islam. Sememangnya menjurus kita, saya tidak menganggapkan saya sebagai feminis dalam menjuangkan complete equality. Mungkin dia bercakap mengenai gender equality, kalau diterjemahkan mungkin saya lebih condong kesaksamaan gender, ya, supaya kita mendapat secara adil, secara pembahagian yang adil, yang wajar, equal access to opportunities, ya, equal access to all the kemudahan tanpa gender, supaya kita dapat dibekalkan dengan daya saing yang supaya memudahkan kita dapat kita menyumbang sebagai seorang daripada ahli masyarakat bersama dengan gender. So I'm not a feminist memperjuangkan gender equality dari segi itu, tetapi saya juga Tan Sri Syarizat yang amat
memang dia pakar advocator dari segi kesaksamaan gender untuk memperkasakan wanita supaya kita dieksposkan sama, baik di dalam proses decision making di peringkat sehabis tinggi yang boleh, apa yang kita hendak berjuangkan sebagai seorang wanita dan kepentingan wanita di dalam kesaksamaan gender itu perlulah diberi peluang. That is what we should strive for, rather than what true feminists in the West. Kita harus ingat ya, saya selalu cerita kepada rakan-rakan, selalu ingat sebagai suami itu adalah segala-segalanya. Saya selalu bagi tahu rakan-rakan saya, remember hashtag suamiku imamku. Walaupun yang selalu kata behind a man, behind a woman there's a man, behind a man kita selalu cakap behind a man there's power, behind a successful man. Suamiku ke depan as an imam, but selalu suamiku mestilah on my side. Most of the time tidak selalunya, but on my side and of course by my side. Itulah di dalam menjalankan, kalau hendak menjadi seorang wanita yang hebat, saya rasa tanda aras kejayaan atau the measure untuk kita strive to achieve, hendaklah kita di dalam ruang lingkup budaya, the norms, the tuntutan masyarakat. Saya tidaklah mengata I can be very kampung, but my mindset has to be open. Begitu. Itu saya punya stand on bagaimana kita menentukan tanda aras dari segi setakat mana kita nak buat, setakat mana kita nak memajukan wanita, setakat mana kita memperkasakan wanita, ke mana untuk menjadi ukuran kampung, mungkin bandar, mungkin apa, tetapi dalam ruang lingkup yang terbaik di dalam budaya kita yang diterima sebagai norms dan tuntutan agama, kepercayaan, society concern dan sebagainya. That is my take, Dr. Moderator. Terima kasih Datuk Hamimah, some very meaningful points there yang saya tengok tadi tu. Sebenarnya bila kita memperkasakan wanita ni, impact wanita tu teramat kuat, daripada impact ke atas unit yang paling kecil iaitu keluarga wanita itu sendiri hinggalah ke tahap masyarakat ya. Jadi macam Datuk Hamimah cakap tadi ya, in the words of Malala, to educate girl, dia pun pejuang antarabangsa, pejuang hak wanita juga antarabangsa ya. Very young girl, very young woman. Educate a girl, train a nation. Sebagai wanita tu tunggak pembangunan masyarakat sebenarnya, because di situlah bermulanya kebahagiaan keluarga, kekuatan keluarga tadi. Very interesting. Dan saya nak yang satu yang saya rasa interesting sangat, Datuk Hamimah cakap hashtag cannot sit still. Aduh, saya boleh bayangkan, sebab tu Datuk Hamimah ni macam rushing here and there ya, memang teruja buat itu ini, rupanya memang cannot sit still. Lebih kurang Dr. Nur Ashikin jugalah, Datuk Hamimah ni berpaksikan kepada 3 perkara asas rupanya dalam perjuangan beliau. Saya recap sikit yang saya nampak tadi, yang iman, ilmu dan amal. Iman tu your kepercayaan, kita punya belief, purpose, tujuan hidup kita. Manakala ilmu tu pula very interesting, Datuk cakap, ingat kita sentiasa tak boleh berhenti belajar, lifelong learning, sentiasa belajar tak henti-henti, sentiasa belajar bagaimana untuk lakukan apa yang kita berhasrat untuk lakukan. Betul tu, saya sokong sangat ya, non-stop learning, continuous learning, lifelong learning. Dan amal pula, lakukan apa yang terbaik berdasarkan apa yang kita ada. Dari segi perjuangan pun Datuk Hamimah cakap tadi, biarlah relevan dari segi the scope tu, apa yang terbaik dalam masyarakat kita, budaya kita dan sebagainya ya. Very interesting. Hashtag cannot sit still. Another person yang saya pun nak kata hashtag cannot sit still ni, Dr. Nur Ashikin pun macam gitu saya rasa ya. Hashtag powerful. Dr. Nur Ashikin. Okey, sekarang pada doktor pula, apakah perspektif doktor tentang kepentingan pemerkasaan wanita dalam masyarakat?
Kalau doktor boleh kongsikan sedikit pengalaman doktor, silakan. Ya, terima kasih Puan Moderator Dr. Intan. Okey, pemerkasaan itu sendiri dari sudut Dewan Bahasa dan Pustaka ya, berarti usaha dan usaha ya. So maksudnya perbuatan ataupun proses meningkatkan sesuatu. Itu maksudnya pemerkasaan, ataupun in English orang putih kata empowerment, woman empowerment. Alright, so apa ni pemerkasaan ni? Kita diperkasa ke? Okay, so di sini maksudnya untuk memperkasakan diri kenalah usaha. Dalam kamu tu sendiri usaha yang pertama dalam meaning dia tu, dalam ertinya tu. So dalam masa yang sama meningkatkan sesuatu untuk kesejahteraan, untuk kelestarian. Okay, jadi bila kita usaha tu berarti wanita tidak boleh sahaja duduk diam seperti kata Dato' Hamimah tadi. Kalau tak duduk diam kita bercakap lah. Okay. saya suka bercakap. Okay. Saya punya hashtag pun ada juga. Inspiring. Pernah juga kawan saya kata saya ni walking inspiration. Suka sangat memberi inspirasi walaupun orang tak perlukan. Alright, macam ada kawan saya sekarang dia jadi pensyarah kanan di Universiti Utara Malaysia UUM ya. Di mana saya pun terkejut, saya tak tahu dengan persahabatan saya, satu hari dia telah graduate lewat sikit setahun daripada saya. Dia kata terima kasih doktor kerana selalu menginspiring saya tanpa saya sedar. Dia kata kata-kata doktor tu sangat menikam kalbu dia. Ya, maksudnya baru saya sedar, oh saya ni sebenarnya bercakap sambil menginspire orang ke? Jadi saya tersedar rupanya. Maksudnya saya sudah menjadi satu acuan daripada walking motivator mak saya pula. Jadi tanpa saya sedar, saya bila bercakap saya telah menginspire orang dan orang rasa masuk ke hatinya. Oh, saya juga mendapat beberapa feedback begitu. Saya kata, sebab kerana mulut saya jadi begini. Kerana mulut you menegur anak saya terasa seperti berubah. Jadi saya sebenarnya saya tidak perasan langsung. Ya, sebab hashtagnya tak mulut diam. Lepas tu inspiring je orang. Jadi percakapan kita itu. Jadi apa yang saya fikirkan, adakah kena mindset kita begitu, kita nak usaha sesuatu benda, kita tanpa kita sedari kita telah bercakap satu perkara itu. Jadi yang pertamanya pemerkasaan ya, dari segi mengurangkan masalah sosial. Okey. Jadi kita bukan kata wanita ni punca masalah sosial, tidak. Tetapi kita nak jadi macam alat, jadi tanpa diperkasakan, tanpa keyakinan diri, kita akan terdedah kepada permasalahan sosial. Kemudian seperti macam kata mata bengkak tadi, sosial lah tu sebab malu. Tengah orang ramai kena tumbuk, yang di mana saya kata saya pergi ke kampung tadi kan, di mana mata dia lebam. Jadi mesti rasa rendah diri, dah malu dengan jiran-jiran, hilang harga diri. Ini cara salah satunya pendedahkan sosial kepada permasalahan seterusnya. Jadi apabila rasa marah, mesti nak kena pukul anak, nak pukul siapa lagi? Jadi maksudnya benda itu akan berlaku seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti yang saya bekerjasama dengan Persatuan Wanita Ibu Tunggal Selangor, Nur Iman, di mana mereka juga mendengar hendak bersahur ya. Masa bersahur pun boleh jadi penceraian. Ini akibat daripada kekangan keuangan. So jadi wanita juga seperti kata Datuk akan menjadi satu mangsa lah terpaksa keluar rumah. Tapi Islam tidak mengatakan begitu. Tetapi adat kita Melayu, wanita pula yang keluar rumah. Jadi menjadi gelandangan dan diselamatkan oleh Witus. Okay? Jadi ini kita hendak mengurangkan masalah sosial sekiranya wanita itu sendiri tangkas dan cekap, cepat berfikir dan berdikari. Berdikari di sini walaupun mungkin kita suri rumah, okey, kita lah homemaker. Kata bahasa Inggeris orang putih, masa saya belajar di United Kingdom, dia tak sebut I'm a housewife, I'm a homemaker. They are proud to say I'm a homemaker. Alright, saya suri rumah je. Kenapa ada je? Ibu saya juga seorang suri rumah.
ya, tetapi dia telah melahirkan 7 adik-beradik yang memasuki universiti. Alright, jadi tidak ada je di sini. Maksudnya dari segi pengurusan itu seperti Dato' Hamimah bermula pada rumah, charity begins at home. Alright, jadi maksudnya kita masing-masing ada, hanya walaupun maksudnya apa sahaja kita punya kerjaya ya, homemaker is kerjaya membina rumah ya, okey, dan keluarga. Berarti dia tahu dia punya hak, dia tahu tentang keupayaan dia dan boleh merealisasikan kepada keluarganya. Jadi itulah kita kata kita hendak mengurangkan permasalahan sosial. Okey, dan kita juga ingin membantu wanita dari segi moral, okey, social capital, okey, dari segi sumber manusia itu sendiri, okey, homemaker juga boleh menyumbang kepada masyarakat dan negara. Ya, seperti mak saya motivator bergerak ya. Okey, jadi walaupun dia tak bergerak, katalah duduk di rumah, boleh menjadi motivator kepada anak-anak sendiri. Okey, dan juga boleh sekarang online ya, banyak lagi digital marketing, kita boleh memahirkan diri dan juga boleh memulakan perniagaan di mana saja kita berada ya. Jadi bagi pendapat saya, pendidikan yang pertama iaitu ilmu. Kalau kita tidak mendapat formal pendidikan, janganlah kita menyesal. Kalaulah dahulu saya belajar rajin-rajin, sekarang itu dah jadi angan-angan. Kita boleh berangan-angan tetapi kena mencapai angan-angan itu dengan sebuah impian. Ya, dulu saya pun berangan-angan dan bantu orang. Tak terfikir pun saya akhirnya baru nak up kan membantu orang. Jadi di sini pendidikan walaupun tidak dapat secara formal, kita masih ada secara informal. Itu kemahiran hidup kita sendiri. Kalau kita dah hidup 30 tahun, kita gunakan kemahiran itu untuk akan datang ya. Yang kedua, dari segi ekonomi yang mampan ya, kena mempunyai walaupun kita tidak bekerja, kemungkinan kita mempunyai tabungan atau cuba mendapatkan macam mana itu ya, income ya, kita kena keluar daripada kotak fikiran ya, sebab kerajaan pun dah memberi bermacam-macam cara ya, tetapi kemungkinan besar ya yang saya ketahui daripada kerjaan saya kadang-kadang tidak sampai kepada wanita-wanita sebenarnya ya. Mereka mungkin tahu tapi tidak tahu cara untuk mendapatkannya. Oh ya ke? Oh ada kemas macam ni buat, ada macam ni. Jadi tidak sampai ke pengetahuan mereka. Jadi kita dengan cara yang sendiri boleh saja memberitahu mereka. Okey, jadi yang ke last kali ialah ethics ya, ataupun akhlak. Akhlak kita sekiranya kita sudah mendapat sesuatu perkara, kita berkongsi dengan orang lain ya, apa saja kalau ataupun ilmu, sekalipun RM1 ya, kita pun boleh juga berkongsi dengan orang lain. Ya, jangan disebabkan saya tiada cukup wang, so saya tidak boleh memberi kepada orang lain ya. Jadi di sini bagi pendapat saya, wanita boleh diperkasakan ya, dan wanita wajib memperkasakan dirinya sendiri dan keluarganya ya. Kalau tidak kita akan sentiasa ke belakang. Kita kena sama-sama ke hadapan untuk membina keluarga dan juga negara. Okey, sekian kepada moderator, terima kasih. Terima kasih Dr. Nur Ashikin. Dan sekarang tadi kita dah nampak perspektif Dr. Nur Ashikin pula tentang pemerkasaan wanita ya. Dan macam beliau katalah, dari segi memberi inspirasi kepada orang lain tu pun sebenarnya adalah satu bentuk sumbangan. Sebab kita berjaya memotivasikan, inspire orang lain. Lagi satu poin yang saya dapat tadi, Dr. Ashikin menyebut pentingnya keyakinan diri, confidence dalam diri wanita itu sendiri. Jadi pemerkasaan wanita tu lebih kepada make sure yang diorang ni mempunyai, kita semua mempunyai keyakinan diri yang tinggi untuk tingkatkan ekonomi diri dan keluarga. Okay, perspektif yang very very interesting tadi ya. Jadi daripada pemerhatian saya lah, ada banyak persamaan antara pengalaman Datuk Hamimah dan Dr. Nur Ashikin tentang pentingnya sebenarnya para pejuang ni juga perlu memotivasikan diri sendiri ya. Bukannya senang. Jadi untuk bersemangat kental, menangani cabaran dan bijak menggunakan segala resource yang ada. Saya perasan dua-dua personality kita ni macam itu caranya. Dan yang pentingnya melakukan yang terbaik untuk menyumbang kepada masyarakat. Adakah kita mampu?
menjadi seperti Datuk Hamimah dan Dr. Nur Ashikin kita. Dan apa yang saya dapat tangkap tadi tu, apa yang diorang cakap sikit-sikit, saya rasakan kita semua bolehlah bermula secara kecil-kecilan pun tak apa. Sumbangan tu penting. Dan macam Dr. Nur Ashikin cakap tadi, kalau kita ni sebagai suri rumah apa, kenapa suri rumah aja? Ya, suri rumah tu pun, homemaker tu pun yang berjaya mengurus ekonomi rumah tangga, membesarkan anak-anak, memberi inspirasi kepada mereka, itu sebenarnya sumbangan yang amat penting. As Datuk Hamimah cakap tadi, yang tu sumbangan yang paling the lowest of the low, where in your own family itself you can be an important contributor, bring an important impact, ya. Baiklah, sesi ni pun sudah sampai, unfortunately sudah sampai ke penghujungnya. Kita sangat beruntung kerana telah mendapat banyak pengetahuan baru serta idea-idea bernas yang telah dikongsikan oleh kedua-dua personaliti kita pada hari ini. Jadi seterusnya saya ingin menjemput personaliti-personaliti kita untuk memberikan kata-kata perangsang, ya, apa jua pesanan akhir lah kepada viewers kita. Kita silakan dulu Datuk Hamimah untuk memberi sepatah dua kata penutup. Silakan Datuk. Terima kasih Puan Moderator Dr. Intan. Saya ni dah sampai ke tahap mungkin dekad terakhir dalam hidup saya. InsyaAllah kalau tidak sooner than that. Jadi pendirian saya sekarang banyak menyingkap balik because life is a cycle, ya. Jadi menyingkap balik sejarah, kalau kita meneliti sejarah Islam, ya, memang kita tidak menyangkal kehebatan the great woman of Jannah, ya, macam isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah dan anak-anaknya Fatimah, dan juga hebat dan kesempurnaan iman Asiyah, isteri Firaun, yang mempunyai suami yang sangat kejam, dan juga Maryam binti Imran. Tidak lupa juga apa terjadi kepada isteri-isteri Nabi, just because jangan bertenggek di atas being isteri Nabi tanpa juga mempunyai ketakwaan kita kepada pencipta kita. Lihat kita apa terjadi kepada isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Saya bila sampai ke tahap ini, maka saya sudah sampai ke really the evaluation stage of my life, ya. Jika saya daripada mula saya selalu berjuang be a Muslim first then a Malay. Itu saya insyaAllah saya tetap pegang pada itu. Saya meraihkan family first, ya, family first. Itu sebab saya 12 orang dalam keluarga besar saya memang duduk di dalam 3 buah rumah yang sederik. Dan ini memberi peluang yang amat baik untuk saya. Saya dah tak campur sebabnya anak-anak perempuan saya sudah mempunyai imam mereka sendiri dan saya hormati. Tapi sebagai keyakinan pada diri, apa yang saya kata itu doa, ya, sebagai ibu. Jadi saya masih ada peranan dan juga saya dapat melihat sama ada what I set to achieve in my life all this while is at least showing some results in the akhirat, ya. Kita tahu what we are bringing back for the afterworld. 3, nombor 1 doa anak yang soleh. So insyaallah lah itu apa kan, itu insyaallah lah, ya, yang tu semoga dapatlah yang tu kriteria 1. Family first, memang saya walaupun saya sangat gairah membuat kawan as I go along, tapi saya sangat saya sangat terikat kepada kedudukan keluarga besar saya. Jadi kami ada chat group Ki Umar Tok Selamah yang 5 generasi, ya, dan saya melihat kedudukan ahli-ahli keluarga yang besar ini yang beratus-ratus ni, ya, dah 5 generasi, bagaimana mereka melayari hidup masing-masing. Sedikit
promo di sini, saya mempunyai sepupu yang moktih nasi dagang di Wangsa Maju, walaupun mempunyai masters, jadi anak beranak dia semua memperjuangkan masakan tradisional kami itu satu perniagaan. Saya ada anak lagi peringkat yang bawah lagi yang usahakan peanut butter homemade yang namakan Jokisa. Saya ada sepupu yang buat paste ya, nama Uncle Chang, Uncle Chang kuih tiaw paste. Ada lagi yang di kampung yang menjual Tupperware dengan jayanya. Saya mengikuti perkembangan mereka dan yang saya sangat seronok tengok perkembangan apa ini adalah hasil banyak-banyak daripada generasi agaknya that's my roots, the effect of my roots, the heritage, the legacy that we are leaving behind. Saya juga sahabat-sahabat saya juga ada satu chat group yang dinama Vintage 63 yang rakan sekolah saya daripada dulu, 80s odd of us. Tadi Dr. Nashikin ada sebut geladangan. Memang Pertiwi Soup Kitchen yang diterajui oleh Datuk Munirah itu adalah hasil daripada gabungan Vintage 63 dengan Pertiwi sebagai memenuhi hasrat seorang rakan sekolah saya daripada kecil yang kehilangan adiknya, a drug addict who died on the streets. Dan kami masih berhubung, and that is my biggest support group. Kalau ada sedikit apa-apa yang tidak menyenangkan kita, that is the support group that I turn to, sebab mereka mengenali saya daripada sebelum saya balik sampai saya sekarang ya, postmenopausal, pre to postmenopausal friends yang kenali kita sebagai daripada dulu ya, tanpa pangkat, tanpa jawatan, going through life together. That's a very strong support group that I have called Vintage 63. Lepas itu saya sekarang saya agaknya mengakhiri the last decade of my life, in my life. Saya mempunyai kakak saya juga yang buat begini, dan cara dia mengatasi masalah dia, problem dia untuk share support group, dia menulis, dia membuat poem. I think dia ada anthology poem yang 45 rangkaian poem lah, mencurahkan bagaimana seorang wanita menangani masalah-masalah yang tidak boleh di-share sebab dia menjagakan aib suami dan sebagainya. Saya di dalam kehidupan saya ini, saya amatlah beruntung sebabnya saya mempunyai seorang suami yang sangat memahami, memberi saya space untuk melakukan segala yang saya mahu. Oleh kerana dia juga seorang yang hebat, dia pandai memasak lebih daripada saya, macam suami Dr. Nashikin juga. Dia juga mempunyai nyala rasa di dalam bidangnya sendiri, dan memberi ruang kepada isteri ini, agaknya melengkapkan agama dia agaknya. Itu sebabnya kita kata hashtag suamiku imamku ini. Saya menyeru kita melihat institusi perkahwinan sebagai satu institusi yang sangat murni, dan bila ada pertelingkahan, bagaimana kita powerful pun telah diperkasakan, namun begitu pengorbanan seorang isteri hendaklah juga memberi laluan di dalam mencapai keharmonian dalam rumah tangga. Daripada dulu kita kalau ada makanan yang sedap sehingga sekarang, mesti saya yang terakhir untuk mendapatkan nikmat itu. Mesti diberi laluan kepada 11 lagi penghuni rumah panjang di rumah saya ini, yang itu naluri seorang ibu daripada dulu. So kalau if at all there is a person yang should
think of pengorbanan, I think it should be the wanita in the house. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada terutamanya kepada Multimedia University, khususnya anak saya. Saya rasa kalau tanpa beliau mungkin saya tak dapatlah penghormatan untuk bersaing dalam platform cendekiawan Dr. Intan, Dr. Nur Ashikin, sebab saya tidak di backup oleh teori-teori ilmiah dah. Saya hanya pembebelan seorang nenek nenek. Jadi saya terima kasih kerana diberi laluan itu, kerana diberi peluang ini, seberi di ruang untuk berkongsi sedikit sebanyak apa yang saya telah lalui dalam hidup saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Moderator dan juga personality seiring dengan saya yang telah mula daripada awal melakukan kerja kemasyarakatan, Syahbaz dan Tania. Kedua, saya mengucapkan terima kasih. Saya memohon maaf sekiranya terdapat apa-apa kekurangan di dalam memenuhi ruang yang diberi ini untuk bercakap almost non-stop tanpa sekatan dan kekangan ini. Terima kasih banyak. Dan pesanan saya kepada anak-anak saya, Dr. Intan, Dr. Nur Ashikin dan rakan-rakan sewaktu dengannya, sejajahan dengan kalian. Saya ingatkan di dalam setiap detik kehidupan kita akan berdepan dengan dua keadaan, ya. We will face chance, ya, ataupun peluang yang berpunca daripada persekitaran, dan kita juga ada choice atau pilihan, iaitu kita daripada kekuatan diri kita sendiri. Di dalam apa jua, kita hendaklah, memang itu akan berasaskan pada seeking pleasure and avoiding pain. Tapi sekiranya kita berlandaskan kepada seeking Allah's pleasure, if that is our main concern in making a choice, maka saya rasa segala apa lain akan fade untuk menjadi satu concern yang concern, ya. Selagi kita, our main focus is to seek the pleasure Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya rasa the other considerations will fade to be of concern. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga diberi segala kekuatan untuk meneruskan perjuangan di dalam pelindungannya dan juga rahmatnya dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Hamimah atas kata penutup yang very padat dan memang very affecting lah saya, ya. Saya internalize betul. Katanya tadi kita ni sentiasa ada peluang daripada persekitaran kita dan pilihan. Jadi bertindaklah dengan bijak, ya, kaum-kaum wanita dan lelaki di luar sana, bertindaklah dengan bijak. Dan Datuk Hamimah sememangnya Datuk amat setanding dengan cendekiawan universiti, sebab Datuk punya work and action tu dah menempa pelbagai kejayaan, ya. Alhamdulillah. Okey, sekarang giliran Dr. Nur Ashikin pula dijemput untuk memberi sepatah dua kata penutup. Doktor, silakan. Terima kasih Puan Moderator Dr. Intan. Betul ke sepatah dua kata ni, Doktor? Okey, pertama sekali saya teruja dan terpesona dengan perkataan nyala rasa passion, ya. So oleh kerana ini penutup, saya mengharapkan that semua wanita, ya, memiliki at least satu nyala rasa ataupun passion dalam diri kita, hati kita. Mesti kan ada. Ya, sebab itulah passion kita akan bawa kita kepada content, orang kata sabar, dan juga ada harapan. Kita punya harapan. Pentingnya passion untuk membawa sesuatu kepada harapan yang akan datang. Kalau kita hidup tanpa harapan, tak haraplah. Saya tidak menjangkakanlah. Itu rasa macam kita akan bercepat berputus asa.
Okay, jadi passion atau penyala rasa itu satu perkataan yang saya rasa boom yang sangat kerana kita kena ada. Apa passion Dr. Intan? Okay. Apa passion, let's say Dato' Hamimah banyak passion. Ya, so kita mesti ada nyala rasa sendiri ya. Passion saya macam tu, saya suka bercakap, saya suka beri motivasi, saya suka berada di lapangan. So passion saya ada banyak lagi, tapi itulah harapan kita untuk terus hidup. Kita kena bergantung kepada sebuah orang kata angan-angan dan cita-cita. Okay, satu saya akan rumuskan, a fool and his money will soon parted ya. Maksudnya orang yang kurang cerdik ya, tidak akan dapat mengarrangekan ataupun mengeksploitasikan duitnya. Suatu hari nanti akan habis. Jadi ilmu itu sangat penting sebab ilmu orang kata pelita hidup. Ya, ilmu pendidikan itu pelita hidup yang mengubah kehidupan kita. Okay, anak-anak sekalian dan juga ladies, wanita, jangan terpedaya dengan cara-cara untuk lebih berjaya dengan shortcut ya, seperti memasuki segala skim dan sebagainya. Kita kena berpendidikan seiring dengan kehidupan. Kita ada peringkat-peringkat. Masa kecil main, masa besar remaja kita bersekolah. Masa sekolah menengah kita kena proven dengan result kita, masa universiti kita belajar, dan masa bekerja kita bekerja bersungguh-sungguh. Itu namanya setiap stage tu kita mesti penuhi dengan penuh perasaan nyala rasa dan passion. Kita tak boleh nak skip mana-mana stage tu supaya menjadi seorang wanita sempurna. Okay, dan last kali, a heavy purse makes a light heart. So kalau kita ekonomi kita kukuh, kita ada heavy purse, kita lebih banyak akan memberi, bila kita rasa kepuasan diri ya, kita akan nak orang lain pun rasa apa yang kita rasa. Itu dari segi ekonomi yang mampan. Okey, jadi akhir kata dari saya, okey, sebab kata sepatah dua kata, saya dah lebih pada 100 patah. Kelebihan ikan pada radainya. Apa tu radai? Kuat burung kerana sayapnya dan kuat manusia kerana akalnya. Jadi kita perlu ada satu sokongan jiwa, rohani dan mentaliti yang kuat untuk menempuh hidup. InsyaAllah wanita itu sendiri hebat. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Moderator dan juga pihak Multimedia University, khususnya pada Puan Natalia dan pihak Marketing and Communication. Dan terima kasih kepada para pendengar semua. Semoga kita semua maju jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nur Ashikin. Wah, tak apa, banyak-banyak patah perkataan pun tak apa, dan penutupnya amat impactful ya. Wah, ilmu adalah pelita hidup. Sama je message-nya saya tengok dengan Datuk Hamimah pun cakap tadi, lifelong learning. Bak kata Datuk Hamimah, message-nya sama ya. Kekuatan manusia pada akalnya. Yang pasal ikan dengan burung tu saya lupa, saya kena check saya punya buku bahasa Malaysia, saya tengok balik pepatah tu. Sorry Dr. Nur Ashikin, tapi wah, power. Baiklah ya, terima kasih banyak peserta-peserta kita. Berakhir sudah sesi bicara Persada Multimedia pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk Hajah Hamimah Abdul Karim dan Dr. Nur Ashikin Muhammad Rom. Terima kasih juga kepada para viewers yang dihargai sekalian. Semoga kita mendapat inspirasi daripada perbincangan hari ini untuk turut serta meneruskan perjuangan pemerkasaan wanita dalam masyarakat. Bergantung pada kemampuan serta sumber-sumber yang ada pada diri masing-masing ya. Dan saya masih ingat kata-kata personality kita tadi, jika banyak cabarannya, bermulalah secara kecil-kecilan dahulu. Seperti mana yang diorang bagi tip-tip kata-kata semangat tadi ya. Jadi sekian, terima kasih dan diharap berjumpa lagi di sesi bicara Persada Multimedia di masa hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum.